Lazada meminta maaf kepada kesatuan yang mewakili para pekerjanya kerana tidak berunding dengan pihak kesatuan sebelum mengambil tindakan pemberhentian pekerja. Dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan hari ini, Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan NTUC dan gabungannya iaitu Kesatuan Sekerja Makanan Minuman dan Sekutu FDAWU menyatakan sudah menerima permohonan maaf oleh Lazada. Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk bekerjasama dan mengutamakan kepentingan para pekerja semasa berunding. Lazada juga memberi jaminan kepada FDAWU akan berunding dahulu sebelum melakukan pemberhentian pekerja pada masa hadapan. Para pekerja Lazada yang terjejas dimaklumkan bakal menerima gaji 2 minggu bagi setiap tahun mereka berkhidmat. FDAWU mendapati ini tidak memuaskan sambil menyatakan bahawa Kementerian Tenaga Manusia MOM akan terus membantu. Lazada memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya serta menyerahkan sebarang maklumat wajar kepada FDAWU demi memastikan pemberhentian pekerja dilaksanakan dengan adil. Sokongan serta khidmat kepada mereka yang menghidapi demensia serta penjaga mereka bakal meningkat menerusi pelbagai inisiatif baharu Agensi Penjagaan Bersepadu atau AIC. Antaranya dengan melibatkan lebih ramai belia serta melatih lebih ramai pekerja pengangkutan awam untuk membantu serta pameran mengenai cabaran yang dihadapi pesakit demensia dan penjaga mereka. Pada usia 19 tahun, rakan-rakan William Koh begitu sibuk sama ada bermohon untuk melanjutkan pelajaran atau mencari pekerjaan. Namun anggota Perkhidmatan Negara NS ini memikul tugas cukup berat. Sejak ibunya disahkan mengalami demensia 2 tahun lalu, William menjadi penjaga utamanya. It was very stressful because I didn't know anything about dementia. I didn't know how to care, give, and there were so many things I needed to learn. And I didn't really have as much support as I have now, so it was definitely a struggle. Now, with more people in the dementia community and outside, I became a better caregiver. AIC kini berusaha untuk melakukan lebih banyak bagi membantu belia seperti William, terutama dengan lebih 150,000 penduduk dijangka mengalami demensia menjelang 2030. Agensi tersebut mengeratkan hubungan dengan syarikat pengendali pengangkutan SMRT dengan memeterai perjanjian untuk melancarkan lebih banyak inisiatif mesra demensia. This MOU actually deepens the existing collaboration we have with SMRT in the areas of public advocacy, staff training, service delivery, as well as the environment design of the bus interchanges as well as MRT stations. Menurut kaki tangan SMRT, mereka alu-alukan latihan tambahan bagi membantu pesakit demensia dengan lebih baik namun menggesa para penumpang untuk turut lakukan peranan mereka. I hope the members of public could also step forward by assisting us in the station to bring them to the passenger service centre so that we can assist them further from there. Bagi meningkatkan kesedaran awam, pihak AIC turut menganjurkan sebuah pameran interaktif yang dilancarkan Presiden Tharman Shanmugaratnam. Ia berlangsung sehingga akhir Mac nanti. Sekitar 1,200 penduduk di sekitar Yunus yang mengalami masalah kesihatan mental dan demensia kini boleh mendapatkan bantuan menerusi pusat kelima dan terbaru Club Hill yang menyediakan khidmat kaunseling dan program pemulihan kepada para pesakit di luar persekitaran klinikal. Menurut Pertubuhan Bukan Meraih Keuntungan itu, lebih ramai orang kini tampil dengan cabaran kesihatan mental. Dengan lebih ramai pendekatan kami kepada masyarakat dan masyarakat pun lebih tahu akan khidmat-khidmat kami harap untuk menghapuskan, kalau boleh menghapuskan stigma tentang masalah kesihatan mental dan tentang demensia dan memberi harapan kepada semua di luar sana, kalaupun kita atau ahli keluarga kita, orang kesayangan kita mempunyai masalah ini, jangan putus harap. Perkasakan diri dengan ilmu dan kemahiran yang berguna. Bilik-bilik seperti ini boleh digunakan untuk menyediakan khidmat pemulihan bagi para pesakit demensia serta sesi kaunseling bagi membantu mereka yang mengalami masalah keburungan atau bipolar
untuk lebih mudah mencari pekerjaan. Pusat itu juga menganjurkan pelbagai kegiatan seperti seni dan kraf tangan supaya para penjaga dapat berehat. Bagi menggalak inklusiviti, lebih sepertiga daripada kaki tangan Club Hill merupakan bekas kliennya. I used to be a participant here, and it was difficult to even step out of my house. But definitely with centres like this, with the support they give, the encouragement, and then the people around, it gives me motivation to actually go back to work. And actually now I'm giving back to society. Seorang lelaki berusia 65 tahun diberkas atas dakwaan membunuh selepas jirannya ditemui mati di sebuah flat di Bukit Batu West Avenue 9. Polis merampas sebilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kes itu. Menurut polis, pihaknya menerima satu panggilan minta bantuan pada sekitar 8.20 pagi. Namun setibanya di tempat kejadian, mereka menemukan seorang wanita berusia 43 tahun terbujur di dalam flatnya. Beliau disahkan mati oleh paramedik. Anak wanita itu, seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun, dibawa ke hospital dalam keadaan sedar. Seorang lelaki yang merupakan jiran mendiang diberkas di tempat kejadian. Sebilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut juga dirampas. Esok, suspek akan didakwa di mahkamah bagi kesalahan membunuh. Polis masih meneruskan siasatannya. Saudara Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Masagos Zulkifli akan melakukan lawatan rasmi ke Arab Saudi selama 5 hari bermula esok. Di Jeddah nanti, Encik Masagos akan mengetuai delegasi Singapura di persidangan dan pameran haji dan umrah tahunan yang dianjurkan Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Beliau akan bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah untuk membincangkan perihal berkenaan musim haji. Mereka juga akan memeterai perjanjian haji yang menentukan peruntukan kuota jemaah haji Singapura tahun ini. Di Riyadh pula, Encik Masagos akan memimpin sebuah delegasi perniagaan terdiri daripada anggota Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura atau DPPMS untuk meneroka peluang perniagaan di Arab Saudi dan rantau itu. Ini menyusuli pemeteraian Memorandum Persefahaman Halal oleh MUIS dengan penguasa makanan dan ubat-ubatan Saudi semasa lawatan rasmi Perdana Menteri Lee Hsien Loong ke Arab Saudi pada Oktober lalu. Dalam rangka lawatannya itu, Encik Masagos juga akan ke Madinah untuk bertemu dengan mahasiswa Singapura yang menuntut di sana. Encik Masagos akan diiringi Ketua Eksekutif MUIS Kadir Maidin dan para pegawai lain.